wasallam sendiri dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang mempunyai rekod yang berbagai-bagai sebelum mereka masuk Islam. Di kiri kanan Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab, satu orang samsing besar, satu orang penagih arak yang cukup kuat sebelum Islam. Nabi SAW menerima Sayyidina Umar Al-Khattab bukan selepas seminggu, bukan selepas 2 minggu, bukan selepas sebulan, bukan selepas setahun dia masuk Islam. Tapi Nabi terima Sayyidina Umar Al-Khattab hari pertama dia masuk Islam. Nabi terima dia dengan hati yang cukup bersih. Walhal Nabi bukan tak tahu siapa Umar Al-Khattab. Walhal Nabi bukan tak tahu rekod lama Umar Al-Khattab. Tetapi apabila Umar Al-Khattab menyatakan keislaman dia di depan Nabi, Nabi terima dia tanpa sikit pun prejudis pada dia. Nabi terima dia dengan hati yang suci bersih. Maka itulah asas. Itulah asas kepada Islam yang kita mengaku sebagai agama kita pada hari ini. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil janbi wabnis sabil wama malakat aymanukum. Sadaqallahul azim. Itu ayat Quran tu. Allah sebut dalam ayat itu, kata dia wa'budullah, sembahlah Allah. Ayat Quran ni kalau kita baca, kalau kita teliti, kita boleh rasa zuk, kita boleh rasa satu keajaiban, satu rasa yang dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja dia perintah kita cara kasar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semacam pujuk kita. Seakan-akan membelai kita. Dia suruh kita dengan cara yang cukup lembut. Wa'budullah. Hendaklah kamu sembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu syirik sesuatu pun dengan aku. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh manusia, suruh sembah dia, suruh abdi diri pada dia tanpa memberi peluang kepada benda lain, tumpang dia. Tak boleh. Kita tunduk kepada Allah solid, sepenuh hati, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Allah suruh dengan ibu bapa berbuat baik. Wa bidzil qurba. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dengan adik-beradik buat baik. Wal yatama, dengan anak yatim buat baik. Hari ini depa anak yatim, tidak mustahil minggu depan anak kita jadi anak yatim. Hari ini dia anak yatim, tidak mustahil bulan depan cucu kita jadi anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, wal yatama, dan anak yatim buat baik. Wal masakin, dengan orang miskin buat baik. Wal jari dzil qurba, dengan jiran yang dekat buat baik. Wal jaril junub, dan jiran yang jauh buat baik. Pada ayat ini maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memahamkan bahawa yang dikatakan jiran itu ialah 40 buah rumah yang ada di keliling rumah kita. Yang semua mereka ini perlu kita buat baik. Wabnis sabil, disuruh kita buat baik kepada orang yang berada pada sabilillah. Orang yang berada di dalam musafir kerana Allah. Wama malakat aymanukum, dan juga kepada hamba-hamba yang dimiliki. Itu asas agama Islam. Asas dia apa? Buat baik. Dengan semua orang kita kena buat baik. Maka pada malam ini kita nak baca cerita pasal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita orang Islam jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang boleh menimbulkan suasana tidak baik
Kata dia bahawa sesungguhnya bersabda ia, tidak halal bagi seorang Muslim meninggalkan ia akan bertutur akan seorang Islam itu lebih daripada 3 hari. Maka bahawa sesungguhnya cenderunglah keduanya daripada hak selama ada keduanya itu atas mengekali keduanya. Dua-dua pihak yang tak bertegur. A tak bercakap dengan B. Selagi mana salah seorang tidak cuba buat baik, maka kedua-duanya cenderung daripada kebaikan, cenderung daripada kebenaran. A dengan B tak bertegur. Seminggu dah tak bercakap. Maka kedua-dua A dan B yang tak bercakap ni, kedua-duanya sekali berdosa. Bahkan mereka menyimpang daripada hak dan kebenaran. Baik. Kata dia bermula awal-awal keduanya itu kembali kepada suluh. Suluh maknanya kebaikan. Awal-awal kedua-duanya kembali kepada kebaikan, nescaya adalah yang terdahulu kembali itu akan kafarah bagi dosanya. Orang yang mula-mula sekali dia anggap baik di sisi syarak ialah orang yang mula-mula sekali mencetuskan semula persahabatan di antara mereka berdua. Kata dia, dan jika ia memberi salam, maka tiada menerima dan menolak ia atas salamnya, maka nescaya mengembalikan atasnya oleh malaikat dan mengembalikan atas yang lainnya itu oleh syaitan. Bila A dan B tak bercakap, kawan yang baik ialah kawan yang mula bagi salam. Dan apabila kawan ni mula bagi salam, kawan sana tak mau jawab salam, maka kawan yang bagi salam itu dia kata bersama malaikat, dan kawan yang tak mau jawab salam itu bersama syaitan. Malam ni juga kita kena cek balik diri kita. Ada tak ada kita tak bercakap dengan siapa-siapa? Kalau ada, balik bagi salam. Nak pergi rumah dia, aku lewat dah, telefon pergi kat dia. Assalamualaikum, kata kat dia. Dia kata, Waalaikumsalam. Siapa ni? Ni kawan hak tak bercakap banyak hari dah. Kata. Dia kata, seme'eh kah? Tak silap dah, kata kat dia. Dia letak ke dekum, kata. Maka dia bersama syaitan. Kita dah suar dah. Kita dah suar tangan nak berbaik-baik dengan dia, dia tak mau. Maka dia kata di sini, maka orang yang menolak itu adalah orang yang dipengaruhi syaitan. Dan jikalau mati keduanya atas mengekali keduanya seperti yang demikian itu, nescaya tiada masuk keduanya ke dalam syurga, hal keadaannya berhimpun selama-lamanya di neraka. Itu dia. Kalau sekiranya berkelahi itu bawa sampai mati, sampai habis umur, dia ada tak bercakap dengan satu kawan dia, maka mengekali mereka itu di dalam tempat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai, tiada halal bagi seorang Muslim bahawa meninggalkan ia bertutur akan seorang yang Islam itu terlebih daripada 3 hari. Maka barang siapa yang meninggalkan ia lebih daripada 3 hari dan mati ia, nescaya masuk ke dalam neraka. Itu hadis daripada Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Barang siapa yang kekalkan tidak bercakap di antara 2 orang kawan, dia tak bercakap dengan kawan tu, dia kekalkan sampailah hari mati dia tak bercakap dengan orang tu, maka di nerakalah tempat mereka ini. Kalau kita nak tengok dalam hadis, ada hadis riwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata dalam hadis itu, tidak halal orang Islam pulau saudaranya lebih daripada 3 hari. Dan apabila kedua-dua mereka itu berjumpa, maka yang terbaik daripada keduanya ialah yang mula-mula bagi salam. Itu dijelaskan oleh